Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna makhraja sidqi waj'alna min ladunka siratan nasira. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama merasakan rasa syukur yang setingginya pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang beriman, orang yang biasa dengan amal soleh, syukur dia bukan kerana syukur kerana dapat kebendaan dunia lagi dah. Bagi orang beriman, syukur dia bila dia dapat mencapai apa-apa matlamat akhirat dia, maka lambang syukur dia itu lebih besar berbanding kesyukuran dia terhadap benda-benda dunia yang dia dapat. Tambah pula tuan-tuan dan perempuan yang telah melalui fasa, yang telah struggle dapatkan dunia satu masa dulu, sekarang alhamdulillah tuan-tuan, dunia pun dah lama dah dapat, sekarang ni tuan-tuan pula sibuk dengan akhirat. Jadi syukur banyak-banyak, Allah dah bagi dunia banyak dah, alhamdulillah sekarang Allah bagi kita akhirat. Walaupun hari itu sekejap Allah hadkan, bukanlah sekat sangat, tapi Allah hadkan kita untuk mencapai akhirat itu tak lagi ke masjid je, tapi tetap juga di rumah, tetap juga kita boleh ibadat. Alhamdulillah sekarang dah boleh masuk masjid, walaupun sangat terhad kapasitinya, pergerakannya, apa sahajalah, tapi kita syukur banyak-banyak pada Allah. Sebab bagi kita yang mengejar akhirat ini, dengan apa saja yang Allah bagi kepada kita, kita syukur kepada Allah. Dan dengan syukur itu, la azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Allah kata, kalau kamu syukur pada Allah, aku akan tambah. So sekarang ni kita syukur dulu dengan apa yang kita ada, walaupun mungkin terhad, syukur dulu. Nanti Allah akan tambah, kita pun tak tahu apa yang Allah akan tambah kepada kita. Barangkali dengan kepayahan ini, tapi kita sanggup juga nak datang masjid, sanggup beratur, ambil suhu dan seumpamanya. Satu sudut rasa macam malah tak boleh ke buat sistem lain, tapi dengan kepayahan itulah sebenarnya menambahkan pahala kita. Kerana melakukan sesuatu dengan kepayahan akan menggandakan pahala. Itu yang dipanggil sebagai al-ibtila. Hidup kita ni antara al-bala wal ibtila, sama ada balasan ataupun ujian. Dan tujuan Allah bagi ujian, biasanya orang beriman ujiannya lagi hebat ujiannya. Nak tengok hebat tak hebat, tengok para nabi, tengok para rasul.
Sedangkan mereka orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih-kekasih Allah, tapi ujian mereka lebih besar. Kenapa Allah bagi ujian yang dipanggil al-ibtila kepada orang beriman? Sebab untuk menggandakan pahalanya dan untuk menaikkan darjatnya. Ini yang disebut oleh ulama. Para nabi, para rasul, sahabat-sahabat yang terdahulu, salafus salih, lagi tinggi keimanan mereka, lagi tinggi ujian mereka. Jadi kita sanggup juga datang ke masjid walaupun terhad, walaupun terpaksa beratur, walaupun itu macam-macam SOP yang kita kena patuh. Tapi kita berharap inilah ibtila kita untuk jadi orang beriman, yang menyebabkan Allah menggandakan pahala kita dan Allah meninggikan darjat kita. Apalah sangat ujian kita berbanding ujian para nabi, para rasul, para sahabat, orang soleh dulu. Tapi mudah-mudahan dengan apa kepayahan yang kita ada sekarang, sejadah kena bawa sendiri, pakai pula face mask yang tak selesa, semua ni sebenarnya untuk menaikkan darjat dan juga untuk menggandakan pahala. Maka syukur banyak-banyak, la azidannakum, Allah akan tambah lagi insya-Allah. Tambah pahala, tambah darjat, tinggikan darjat kita seumpamanya insya-Allah. Muslimin dan muslimat tuan-tuan sekalian, saya juga yakin setelah kita dah berapa bulan kan tak berkuliah, saya pun yakin tuan-tuan pun dah tak tahu dah tajuk apa kita berhenti. Saya tak tahu tu masalah, tuan-tuan tak tahu tu normal lah tu. Jadi insya-Allah kita berhenti hari tu. Last tajuk kita dalam fiqh manhaji adalah tentang perkara-perkara sebelum solat. Kan perkara yang kita kena settlekan sebelum kita solat, dari sudut najis kita semualah, sampailah kepada penyucian najis, kepada bab taharah, bab wudu. Last sekali mandi wajib tayamum. Settle yang tu. Hari ni insya-Allah kita nak masuk bab solat. Saya suka ingatkan tuan-tuan, fiqh manhaji yang kita baca setiap Jumaat kedua dan keempat ini bukan nak mengajar sangat, tak, tapi kita nak ulang kaji, nak buat revision saja. Takut ada satu dua benda yang kita tertinggal. Kalau tinggal pun taklah masalah, taklah sampai membatalkan pula, tapi demi menyempurnakan. Saya sangat yakin insya-Allah apa yang kita buat ni semua telah diterima. Tapi sekarang ni kita nak sempurnakan lagi apa yang telah kita laksanakan. Terima kasih. So ini tujuan kita. Pihak pengurusan masjid minta untuk saya baca sama-sama balik, bukan nak mengajar sangat, untuk saya tolong bacakan balik perbincangan-perbincangan yang dibuat oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, Syekh Mustafa Al-Khain dan juga Syekh Ali Asyarbaji. Tiga-tiga tokoh ulama ini mereka tolong compile buku fiqh manhaji untuk memudahkan kita mengulang kaji, terutamanya bab ibadat kita. So kita punya bab yang pertama ni, ataupun juzuk yang pertama, jilid yang pertama fiqh manhaji ni lebih kepada ibadat, lebih kepada bab solat dan juga taharah. Tuan-tuan sekalian, saya tak nak masuk bab solat ni kepada falsafah solat apa semua tu, semua tak ada masalah, saya yakin tuan-tuan semua tahu. Yang pentingnya saya nak buat sikit mukadimah tentang bab solat itu, iaitu Allah sebut wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah kata minta tolonglah kepada Allah, apa-apa perkara nak request ke, susah ke, senang ke, wasta'inu bis-sabri, minta kepada Allah dengan sabar. Jadi no rushing. Allah tak bagi, jangan kita komplain. Allah tak bagi, jangan kita fed up. Allah tak bagi, jangan kita terus jumpa tok bomo, jangan. Tak. Wasta'inu, sebab sifat minta tolong ni dia memang kena tenang-tenang. Bis-sabri was-salah. Cara nak minta dengan Allah yang paling tinggi, cara paling berkualiti adalah melalui solat. Sebab itu kalau kita ingat tradisi dan sejarah-sejarah para nabi, bila apa-apa berlaku je sahabat ke atau umat-umat yang terdahulu, jumpa je nabi nak request apa-apa, nabi akan solat 2 rakaat. Tak kira Nabi Muhammad ke nabi yang lain pun, Nabi Musa, semua. Apa-apa sahabat ataupun umat yang pergi mengadu apa-apa urusan, untuk nak dapat jawapan, nabi akan solat 2 rakaat. Dan yang mungkin pada zaman kita dijenamakan sebagai solat hajat. Zaman dulu tak ada pula jenama macam tu. Kan? Tapi purpose, tujuan dilaksanakan solat tu sebab sesuatu yang mendatang tadi. Maka kita pun jenamakan jadi solat musafir, jadi solat hajat, jadi solat tasbih. Kita jenamakan, tak ada masalah nak jenamakan tu. Cuma kita ambil daripada poinnya adalah wasta'inu bis-sabri was-salah. Apa-apa saja kita nak minta dengan jalan sabar dan minta dengan jalan mendirikan solat. Saya juga yakin tuan-tuan dah melalui fasa lama dah. Kalau tuan-tuan boleh buat comparison, perbandingan zaman dulu, yang apa-apa je nak buat terus buat, apa-apa nak buat terus buat,
berbanding zaman sekarang, apa pun nak buat semayang dulu. Saya tak pastilah, saya agak je. Saya rasa tuan-tuan mesti boleh banding yang mana keputusan yang lebih baik, mana yang lebih tenang, mana yang lebih perfect. Wallahu a'lam. Tapi kalau tanya saya, dengan pengalaman hidup saya yang singkat, yang barulah nak bertapak, barulah nak kenal dunia ni, saya rasa apa-apa keputusan yang kita buat dengan solat itu lebih baik. Walaupun sometimes ada yang saya buat tanpa solat, okey lah juga. Tapi bila fikir balik, banyak benda yang kita buat kalau melalui solat, biasanya dia lebih baik. Biasanya. Jadi bagi kita, tambah pula kalau kita ada masalah. Kan zaman muda-muda dulu ada masalah, pergi tempat lain, ngarut je. Tapi zaman sekarang ada masalah, semayang. Ada masalah, semayang. Satu sudut, macam lebih baik ada masalah sebab lagi banyak semayang. Satu sudutnya. Kalau tak ada masalah, jarang pula semayangnya. Tapi lagi banyak masalah ujian, lagi banyak semayang. Tengah malam bangun sebab ujian ada. Tak ada ujian, tengah malam tidur. Contoh, bukanlah kita nak minta masalah, bukan nak minta ujian, tapi itu sifatnya kembali kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salah, dan Allah sebut di hujung ayat tu, wa innaha, sesungguhnya solat itu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dia adalah satu benda yang susah kecuali bagi orang yang betul-betul tunduk dan khusyuk kepada Allah. Tuan-tuan buat perbandingan tuan-tuan, zaman dulu dengan sekarang, mana senang semayang? Illa 'alal khashi'in, maknanya tuan-tuan sekarang berada pada satu level yang khusyuk sebenarnya. Tambah pula kalau pejam mata, bersandar, menganga mulut, lagi khusyuk. Kan? Sampai dengan kuliah pula sejuk macam ni. Dulu semayang fizikal kita bukan main kuat, boleh angkat dumbbell berkilo-kilo, tapi nak angkat selimut semayang subuh bukan senang. Zaman sekarang fizikal dah menurun, kesihatan menurun berbanding dulu, lebih sihat, tapi Allah beri kita kekuatan jiwa. Sebab apa? Jiwa kita lah jiwa yang khusyuk. Allah sebut wa innaha lakabiratun. Solat ni bukan benda senang. Lakabirah, dia benda yang sangat payah, sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang tunduk, yang khusyuk. Simple saja solat. Senang kita tengok dia semayang. Sometimes kita tengok semayang orang alim lagi simple daripada kita. Laju bukan berarti dia tak khusyuk kan? Tak. Kadang-kadang kita tengok mufti semayang tuan, aku semayang lagi lama berdiri rokok dengan daripada mufti. Tapi tak, sebab orang yang khusyuk. Betul tuan-tuan, jangan terkejut. Imam Syafi'i kan satu malam boleh khatam Quran berapa kali tuan? Satu malam. Dia baca laju Ustaz, macam mana Ustaz baca laju, tajwid apa semua. Kita tak boleh nak bayang dengan akal dah bila mana orang yang hatinya terlalu khusyuk. Dia dah buat semua benda tu dengan simple, dengan mudah, benda tu jalan lancar saja. Kita yang terkial-kial, akhirnya kita akan rasa berat untuk buat. Tambah pula bagi orang yang baru nak start semayang, kan dia masih confused lagi, ragu-ragu lagi mana wajib, mana sunat, makhraj, lagilah tengok semayang pula was-was sudahnya. Jadi solat tu jadi berat sangat bagi dia. Ambil wuduk pun dah jadi berat bagi dia. Tapi lama kelamaan bila dia dah biasa dengan semayang tu, lama kelamaan solat tu akan jadi mudah. Tambah pula bila dia jadi hatinya dah mula tunduk dan patuh, khusyuk kepada Allah, maka lagilah dia mudah untuk solat. Muslimin dan muslimat tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pun kena doakan kepada saya lah, supaya kita mudah sama-sama untuk solat sekarang. Dan kita mungkin tak ada masalah buat solat wajib, solat-solat sunat ni. Kan mudah-mudahan kita boleh mendoakan antara kita, masing-masing kenal kita punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Ada yang kuat sedekah, mungkin tak kuat baca Quran. Yang kuat baca Quran pula mungkin tak kuat bangun malam. Yang jenis rajin bangun malam mungkin kurang sedekah. Masing-masing ada kekuatan dan kelebihan. Yang penting saya nak minta sangat tuan-tuan, saling mendoakan antara kita, agar kita semua boleh dapat buat semua benda ni. Muslimin dan muslimat tuan-tuan dan puan sekalian, hukum orang yang meninggalkan salat, kalau dia meninggalkan salat disebabkan rasa malas dan mengambil mudah, atau kerana engkar kepadanya, atau kerana memandang kecil terhadapnya. Ramai orang tak semayang macam-macam sebab. Orang yang meninggal solat kerana mengengkari kewajipannya atau mempersenda-sendakannya, maka dihukum kafir dan murtad. Dia kata solat ni tak relevan. Zaman sekarang kita ada pocor-pocor, zaman sekarang kita ada yoga, zaman sekarang kita ada macam-macam fitness punya treatment. Better kita buat yang tu lebih proven, dia kata, dari sudut kesihatan. Jadi solat ni zaman Nabi boleh lah. Wal'ayazubillah. Orang yang confirm cakap macam tu dengan terang, dia mengingkari solat, bukan sebab malas, sebab dia tak percaya semayang ni. Saya tengok ramai orang semayang yang berpenyakit.
Ramai orang sembahyang yang tengok niagaan biasa-biasa je. Saya tengok yang tak sembahyang tu lagi elok. Contoh statementnya macam tu, orang macam ni na'udzubillah min zalik boleh dihukum sebagai murtad kerana dia mengingkari kewajipannya. Dan pemerintah Islam wajib menyuruhnya supaya bertaubat. Sekiranya dia bertaubat dan dia mendirikan semula solat, maka itulah yang sepatutnya. Dan sekiranya dia enggan, dia hendaklah dibunuh disebabkan kemurtadannya, dan dia tidak harus dimandikan, dikafankan, disolatkan. Itu dalam undang-undang Islam lah. Mana orang murtad, lepas 3 hari kita minta dia bertaubat, dia tak nak bertaubat juga, maka hukumnya adalah bunuh. Kenapa murtad ni hukumnya bunuh? Sebab dia virus, dia parasite, dia akan mempengaruhi orang lain. Lepas tu tuan tengok orang-orang Islam yang murtad, biasanya dia akan keluar statement atau dialog ataupun speech dia mesti memburukkan Islam. Mesti. Jangan lagi kita jumpa orang murtad dan dia senyap, murtad senyap-senyap. Tak ada. Kalau dia senyap, biasanya dia masuk Islam balik. Biasanya. Tapi oleh kerana dia hatinya berdendam dengan Islam, atau pula ada sejarah-sejarah lampau dan seumpamanya, maka lagi dia akan memburukkan Islam. Maka sebab tu orang murtad kena bunuh supaya dia tidak mempengaruhi orang lain untuk murtad. Sekiranya seorang itu meninggalkan solat kerana malas, tapi dia masih beriktikad bahawa solat itu wajib, maka menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memerintahkannya supaya mengqada semula solat yang telah ditinggalkan dan bertaubat daripada dosa meninggalkan solat. Tapi kalau dia enggan, kita dah suruh qada tak nak juga, maka orang ni juga dikira sebagai orang yang murtad. Kan dia mengingkarinya, maka dia dikira sebagai murtad dan wajib dibunuh sebagai melaksanakan hukum hudud. Dengan arti kata lain, hukuman bunuh yang dikenakan dikira sebagai hukum hudud kerana dia dianggap sebagai penderhaka di kalangan orang Islam. Tambahan pula, hukuman orang yang meninggalkan perkara yang difardukan ialah diperangi. Tapi dalam kes dia ni, walaupun dia dikenakan hukuman hudud, tapi bukan hudud kerana murtad tadi. Hudud kerana dia mengingkari kewajipan dan dikira sebagai penderhaka, maka dia kena hukum bunuh, tetapi dia tetap boleh disolatkan, dimandikan, dikafankan dan dikebumikan di perkuburan orang Islam. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, jadi ada 2 jenis orang lah. Pertama, tak solat kerana mengingkarinya. Yang kedua, tak solat kerana pada dia belum sampai seru, ataupun dia rasa dia muda lagi, atau dia rasa tak apalah, solat ni boleh buat nanti, yang penting meeting dulu. Dia tahu benda tu wajib, tapi dia mengingkarinya, dia tak buat, maka orang tu dikira berdosa dan dia kena qada balik. Kalau dia berterusan melakukan perkara yang macam tu, maka dia dikira fasik yang melazimi dengan dosa. Fasik ini kalau lazim terlalu banyak sangat dia buat perkara yang fasik, takut-takut boleh pergi kepada kufur. Maka sebab tu jangan tinggal kewajipan. Jangan tinggal kewajipan, sebab takut bila dah selalu tinggal, dia akan merebak kepada banyak perkara yang lain. Sebab tu kalau tak tahulah, saya tak pasti macam mana, setakat saya mengenali rakan-rakan yang tinggal solat ni tuan-tuan, dia bermula dengan tinggal solat, dalam lama kelamaan dia akan start untuk buat banyak lagi perkara-perkara maksiat yang lain. Dia akan start lah untuk buat, start dengan arak, start dengan kelab, start dengan perempuan, yang perempuan start dengan lelaki. Dia akan start kepada benda-benda yang maksiat dan juga dosa-dosa yang lain, dengan sebab dia start tinggal solat. Tapi orang yang buat maksiat, sejahat-jahat maksiat dia buat, walaupun dia pergi clubbing ke, walaupun dia berkawan yang tak elok ke apa ke, tapi selagi dia aurat belum tutup, masih seksi ke apa ke, tapi dia jaga solat dia, insya-Allah lama kelamaan dia akan jadi makin baik. Itu bezanya dengan orang yang tinggal solat dengan orang yang tak tinggal solat. Muslimin dan muslimat rahmati Allah, perbincangan seterusnya sebelum kita masuk kepada syarat sah solat, sebelum kita masuk syarat sah, rukun solat sebagainya, kita tengok mukadimah ni tentang solat-solat yang perlu diulang ataupun perlu diqada. Ada solat yang dipanggil i'adah, ada yang dipanggil ulang solat. Ada solat yang dipanggil qada. Dia tak semayang, lepas habis waktu baru semayang, tu dipanggil qada. So dalam mazhab Syafi'i, kalau kita bincang fiqh manhaji ikut mazhab Syafi'i, dia ada kaedah ni, i'adah wal qada. I'adatan awil qadaan. Ada dua jenis. Mengulangi solat ataupun i'adah
ialah apabila seseorang melakukan solat yang diwajibkan. Dia dah buat dah sembahyang maghrib tadi, dia dah buat dah. Kemudian dia mendapati kekurangan atau kecacatan dalam melakukan adab-adab atau perkara-perkara sunat ataupun perkara-perkara yang lebih afdal yang dilakukan, yang boleh menyempurnakan solat dia dalam solat yang pertama tadi. Dengan itu dia mendirikan semula solat yang kedua, solat maghrib kali yang kedua, untuk menyempurnakan kekurangan atau kecacatan yang dilakukan dalam solat yang pertama itu. Hukum i'adah, hukum untuk mengulangi solat yang macam ni, hukumnya adalah sunat, berarti digalakkan. Bukan harusnya, sunat. Berarti siapa yang maghrib tadi lebih teruk daripada maknanya kalau dia solat maghrib sekali lagi lebih baik daripada yang pertama, better dia buat maghrib yang kedua. Contohnya apa? Orang yang sembahyang maghrib secara individu, sembahyang seorang-seorang. Lepas habis sebab dia masbuk, dia mungkin datang lewat, orang dah habis sembahyang start kuliah, dia pun sembahyang maghrib seorang-seorang. On the way dia nak keluar kejap lagi, dia nampak ada sembahyang jemaah dekat belakang tu, geng-geng masbuk juga tapi berjemaah. Maka dia nampak berjemaah tu, kadang-kadang dia dah sembahyang maghrib seorang-seorang, dia pun sembahyang sekali lagi dekat belakang untuk ikut jemaah. Jadi jemaah yang kedua itu lebih menyempurnakan solatnya yang pertama, sebab solat yang pertama tu munfaridan, berseorangan. Jadi yang kedua tu lebih baik, maka digalakkan, sunat seseorang itu mengulangi solat maghribnya atau apa-apa solat lah, dengan syarat solat yang kedua lebih baik daripada yang pertama, lebih baik dari sudut adab, kualiti, fadilat dan seumpama. Atau sebagai contoh, sembahyang pertama dia dah sembahyang berjemaah dah, tapi berdua saja atau bertiga berjemaah. Kemudian lepas dia habis sembahyang tu, tengah wirid-wirid datang satu bas buat berjemaah. Okey, maka dia pun mengulangi solat jemaah yang pertama, sebab jemaah yang kedua tu lebih ramai daripada yang pertama, maka hukumnya sunat juga. Ini dipanggil i'adah, ulang balik. Begitu juga dalam kes orang yang bermusafir, sebagai contoh, dia solat atas flight, solat dalam bas, yang ada banyak kekurangan-kekurangan dan kekangan-kekangan yang dia tak boleh nak menyempurnakan rukun-rukun solat dia. Berdiri tak boleh nak perfect sebab sembahyang atas flight sebagai contoh, kan? Ataupun dalam bas dia tak boleh nak solat berdiri, jadi dia solat atas kursi saja, kan? Tapi dia takdirkan dia sampai destinasi, dah waktu solat masih ada, maka dia pun ulang sekali lagi solat tu di destinasi dia. Sebab tu bagi orang yang nak bermusafir, dia perlu plan benda ni. Contoh pernah viral beberapa tahun lepas, yang ada satu kes masa tu solat subuh, waktu subuh dah lewat, waktu subuh lewat lebih kurang macam sekarang kot, lebih kurang pukul 6 macam tu baru subuh. Jadi ramai orang yang terpaksa keluar kerja ni awal, dia pergi kerja awal, jadi dia orang naik LRT, berjemaah dalam LRT. Jadi orang pun viralkan gambar tu, orang menjaga solat sampai solat berjemaah dalam LRT, komuter ke LRT macam tu lah. Satu sudut baguslah, nampak positifnya, tapi satu sudut yang lain dari sudut perbincangan fiqh perlu diperhalusi balik. Adakah relevan seseorang itu nak sembahyang dalam LRT dalam keadaan dia tak mampu nak menyempurnakan dia punya rukun-rukunnya, kedudukan kiblat dan seumpamanya? Dia perlu perhalusi. Mungkin benda tu subjektif, case by case. Ada orang yang destinasinya awal, berarti kalau dia sembahyang dalam sembahyang subuh dalam LRT atau dalam komuter tu, dia sampai destinasi stesen dia sampai solat subuh masih ada, better sembahyang solat subuh tu di destinasi, bukan sembahyang dalam kenderaan dia tu. Jadi kena tengok case by case, dia bukan pukul rata. Ya, jadi satu sudut nampak bagus solat jemaah tu, tapi ada ketikanya bagi kes yang macam ni, orang yang mungkin ikut solat jemaah dalam tu sebab mungkin pada dia takut nanti sampai destinasi kan subuh dah lewat ke, atau subuh dah habis ke, atau nanti tempat semayang tak proper ke. Jadi tak apalah, aku semayang dulu dalam kenderaan ni, tapi kalau dia sampai destinasi, dia masih ada waktu dia, maka dia pun solat sekali lagi. Itu dipanggil i'adah, digalakkan untuk buat, dituntut untuk buat, sebab ni perkara sunat. Jadi kena buat. Ini dipanggil i'adah. Solat yang pertama kurang sempurna, disempurnakan dengan solat yang kedua. Jika solat yang pertama tidak mempunyai kekurangan atau tak ada pun kecacatan, dan solat kedua pula tidak menjadikannya lebih sempurna daripada yang pertama, maka tidak disunatkan untuk mengulangi solat tersebut. Sembahyang pertama dah elok dah, jemaah dah ramai 3-4 saf, tiba-tiba dia nak sembahyang lagi sekali, mungkin seorang-seorang, sebab dia tak puas hati imam baca Qul a'udzu birabbin nas, mungkin pendek sangat pada dia.
Jadi sembahyang seorang-seorang itu lebih mengurangi kualiti solat yang pertama dia. Walaupun dia imam macam pendek bagi contoh, maka orang macam ni tidak dituntut, malah tidak disunatkan untuk mengulangi solat tersebut. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW telah bersembahyang subuh. Kemudian baginda melihat dua orang sahabat tidak solat bersama-samanya. Lalu baginda bertanya, Nabi bagi sembahyang, nampak ada dua orang sahabat tak sembahyang. Apakah yang menghalang kamu berdua daripada solat bersama-sama dengan kami? Maka jawab dua orang sahabat ni, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah bersembahyang di rumah kami. Sabda Rasulullah SAW, jangan kamu berdua melakukan demikian. Apabila kamu telah bersembahyang di rumah, kemudian kamu datang ke masjid yang didirikan di dalamnya solat berjamaah, maka sembahyanglah bersama-sama mereka. Sesungguhnya sembahyang tersebut, iaitu sembahyang yang kedua itu, adalah sunat kepada kamu berdua. Maknanya digalakkan. Sunat ni tuan-tuan, prinsip kita bukan kalau tak buat tak ada apa-apa, tak buat rugi. Tu maksud dia. Bang katakan wajib ni kalau buat berpahala, tak buat berdosa. Sunat buat berpahala, kalau tak buat tak dapat apa-apa. Bukan tak dapat apa-apa, tak buat rugi. Jadi macam tu. Tak dapat apa-apa dengan rugi ni lain tuan-tuan, dia punya psikologi dia lain. Lain. Okey. Itu i'adah, itu ulang solat. Qada pula ialah mendirikan solat selepas waktunya atau selepas waktu berbaki tidak sempat ditunaikan satu rakaat atau lebih. Jika dalam waktu yang masih berbaki sempat ditunaikan sekurang-kurangnya satu rakaat, maka solat tersebut adalah tunai sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, kita pernah bincang. Syarat minimum untuk menentukan seorang ini dapat solat tunai atau qada, bagi mazhab Syafi'i dia mesti dah 2 kali sujud. Berarti dia mesti dah dapat 1 rakaat sempurna. Maknanya dia bangunnya sujud yang kedua, rakaat pertama tu nak masuk rakaat kedua, dia bangunnya sujud yang pertama, azan waktu yang berikutnya, maka dia boleh teruskan solat yang pertama dia tu. Dia sembahyang zuhur baru 1 rakaat, last minute kan? Bangunnya sujud yang kedua, nak naik on the way rakaat yang kedua tu, azan asar. Maka solat yang pertama, solat dia tadi ni boleh diteruskan dan dikira sebagai solat yang tunai. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, memadai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram saja telah mendapatkan adaan, telah mendapatkan tunai, sudah boleh teruskan dan tak perlu ulang dah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, dia mesti 1 rakaat. Jadi qada ini ialah mendirikan solat selepas waktunya atau selepas waktu yang berbaki tidak sempat ditunaikan 1 rakaat ataupun lebih. Okey, jadi dalam kes macam ni, macam mana kena batalkan solat ke? Contoh dia sembahyang rakaat yang pertama, baru tengah rakaat tiba-tiba dah azan asar, dia sembahyang zuhur. Jadi adakah dia kena batalkan solat ataupun dia kena teruskan solat? Jawapannya dia teruskan solat dan nanti dia kena qada balik solat dia. Macam tu. Nampak gaya macam buat 2 kali, macam yang pertama juga, tapi kualitinya berbeza. Yang pertama tak ada dosa, yang kedua ni boleh mengundang dosa, bakal dia melewatkan solat dan sebagainya lah. Jumhur ulama pelbagai mazhab bersepakat bahawa orang yang meninggalkan solat diwajibkan mengqadakkannya sama ada dia terlupa atau sengaja meninggalkannya. Jadi tak ada isu tuan-tuan ya, kalau ada dengar yang kata tak payah qada, yang penting bertaubat saja. Tuan-tuan, jumhur ulama, berarti majoriti ulama sebut kena qada. Tinggal solat sengaja ke tak sengaja ke, tertidur ke, zaman jahiliah ke, zaman renaissance ke, zaman apa ke, mesti qada. Walau bagaimanapun, lupa atau sengaja, cara qada itu ada sedikit perbezaan. Cara qada, yang meninggalkan solat dengan lupa atau tertidur atau tak perasan dan sebagainya, orang macam ni dia tinggal, dia tak berdosa dan dia tidak wajib mengqadakkannya dengan segera. Wajib qada tapi tak wajib segera. Ini bagi kes orang yang terlupa, tertinggal, tak ingat, tak sengaja, dia tak berdosa dan tak wajib qada segera. Berbeza dengan yang meninggalkan tanpa apa-apa keuzuran, dia tinggalkan pula dengan sengaja, kan? Sebab kes beratur dekat kaunter shopping punya pasal,
Tengok waktu, alamak dah nak habis dah zuhur ni, tak apalah nanti qada je lah. Sebab nanti kalau pergi semayang kan nak beratur balik, aduh malasnya, tak apalah qada lah. Contoh orang macam ni berdosa, dan dia wajib mengqadakkannya dengan segera, sebaik saja mendapat peluang untuk melakukannya tanpa tangguh atau menunggu peluang waktu lain. Itu beza dia. Contoh semayang subuh, jaga-jaga dah 7 suku habis dah subuh, dan dia jaga tu memang bukan sengaja-sengaja lah, memang dah macam mana ngantuk sangat, ngantuk sangat sebab malam tadi lambat tidur sebab tengok Netflix, ngantuk sangat, akhirnya memang tak sedar, langsung bunyi jam pun tak sedar, kebetulan handphone pula tertindih bawah bantal, sedar-sedar tu dah 7.30 dah habis dah subuh. Jadi tanpa sengaja tuan-tuan, orang macam ni tak berdosa, tapi dia kena qada, tapi taklah wajib qada segera. Maknanya bolehlah qada nanti ustaz. Nanti tu bila? Yajibu 'alal fawri awil yajibu 'alat tarahi. Kena buat segera ke atau boleh tangguh? Jadi jawapannya boleh tangguh, tapi jangan tangguh lama-lama sebab kita tak tahu nak mati bila. Cumanya taklah semestinya 7.30 terjaga, 7.30 tu kena sembahyang subuh, qada tu tak. Boleh je nak qada waktu duha, boleh je nak qada waktu zuhur. Waktu zuhur pun tak sempat sebab saya rushing. Boleh je nak qada waktu asar. Kalau kita rasa asar tu kita hidup lagi lah. Biasanya kita rasa kita hidup lagi tak. Tak apalah nanti qada lah, malam nantilah kot qada. Sebab qada pagi-pagi ni kan orang nampak pula baca doa kunut nanti. Tak apalah qada balik office nantilah kot. Maknanya tak apa nak qada tangguh tu, tak apa. Yang penting qada. Tapi bagi orang yang memang tinggal, sengaja-sengaja tinggal, kunci jam pun tak, apa pun tak, malah main telefon sampai habis waktu, orang macam ni wajib kena buat terus. Tak boleh nak qada tangguh-tangguh. Selagi dia tak qada, lagi tu dia berdosa, berganda-ganda dosa dia. Itu beza ni tuan-tuan. Lepas tu jangan sengaja tinggal semayang. Jadi kena usahalah macam mana sekalipun, kena kunci jam, tetap kena kunci jam. Mengantuk tertidur balik tu cerita lain tuan-tuan. Tertidur balik kena buat macam mana? Kan kita kunci pukul 6, akhirnya pukul 6 tu dah bunyi, kita tutup. Akhirnya saya sedar balik pukul 7.30, nak buat macam mana? Tertidur. Kadang-kadang kita pun tak perasan tutup tu. Ya ke aku tutup? Contoh. Oleh kerana kita tak sedar, jadi semua itu dimaafkan. Tapi kena usahalah, kena usaha. Dan saya belajar usaha bab-bab macam ni, dia jangan bagi pilihan. Tambah pula dalam bab ibadat. Bab ibadat ni tak boleh bagi pilihan sangat. Kunci pukul 5.30 sekali, pukul 6 sekali, 6.30 sekali. Jawapannya pukul 7 bangun. Jadi jangan bagi pilihan. Kunci sekali je. Begitu juga surah Kahfi, sama juga baca surah Kahfi. Kalau tak boleh baca 110 ayat, bacalah 10 ayat awal, atau baca yang 10 yang akhir, atau baca ayat 110 yang terakhir sekali. Jawapannya tak baca langsung. Tapi orang kata surah Kahfi baca Jumaat. Jadi baca sampai habis. Bab-bab ibadat ni kadang-kadang jangan bagi pilihan sangat. Sebab orang kita ni banyak mengelak. Masuklah saya tuan. Jadi kita jangan bagi pilihan supaya senang. Ada ke dalil yang solat ni kena qada? Sebab ada ustaz-ustaz kata tak payah qada solat, taubat je. Seronok tuan. Dalilnya man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa yang tertidur atau terlupa mendirikan solat, maka hendaklah dia solat apabila mengingatinya dan tidak dikenakan kafarah. Maknanya tak berdosa, melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut. Jadi ayat tidak dikenakan kafarah melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut. So perkara tersebut tu apa? Menunjukkan bahawa wajib qada solat tu. Perkara tersebut tu berarti solat tu kena semayang balik, walaupun tahun dulu-dulu punya. Itu maksudnya. Walaupun sebanyak mana bilangan yang telah masa yang berlalu. Cuma ulama tolong bantu kita macam mana caranya. Kalau jenuh nak qada zaman dulu ustaz, jawapannya tak sempat bekerja, tak sempat buat apa, tak semayang sampai sudah. Jadi ulama tolong bantu kita. Dia kata apa? Sekurang-kurangnya satu waktu solat, qada satu waktu solat yang sama. Semayang zuhur, qada zuhur. Semayang asar, qada asar. Semayang subuh, qada subuh. Sebab satunya memudahkan kita, yang kedua membantu kita supaya tak malu.
Yalah kalau qada sembahyang asar waktu maghrib 4 rakaat jadi pelik pula. Nanti orang tanya malu. Qada sembahyang subuh waktu zuhur nampak pula doa kunut, masalah pula. Jadi ada orang kadang-kadang dia cover line dia tak angkat tangan doa kunut tu. Dia berdiri tapi lama iktidal dia. Nak cover line tuan-tuan Ala kulli hal buatlah bila-bila pun mana yang kita mudah. Cuma ulama bantu kita kalau terlalu banyak yang nak diqada sekurang-kurangnya jadikan rutin harian satu waktu solat, qada satu waktu solat. Tapi kalau dia memang tak ada apa-apa nak buat dah, kan kerjanya memang duduk rumah aja, apa pun tak, jadi semayang aje lah, kan semayang saja. Cuma ada juga yang berbincang tak boleh nak semayang sunat selagi mana tak dilaksanakan semua qada-qada ini. Jadi jawapannya benda tu tak terpakai, tak terpakai. Maknanya boleh nak buat yang sunat asalkan kita tahu kita boleh buat yang wajib tu. Contoh, ada orang kata tak boleh puasa 6 selagi tak qada lagi puasa Ramadan. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dia qada ataupun disempurnakan dia punya puasa-puasa Ramadannya pada bulan Syaban. Mana lagi sebulan nak Ramadan, time tu baru dia struggle nak habiskan Ramadan dia yang tak habis sebab period tu. Jadi nak katanya Sayyidatina Aisyah buat je puasa-puasa sunat Isnin Khamis, puasa sunat Syawal semua dia buat je pada bulan-bulan yang lain tu. Dalam keadaan puasa Ramadan yang belum habis qada lagi. Jadi tak benda yang sama terpakai macam baru inilah. Ada yang kata buat apa awak nak sembahyang tarawih banyak-banyak susah-susah dekat rumah awak, PKP ni semua kan. Better awak qada sembahyang awak. Jadi jawapannya qada pun kena buat, sembahyang tarawih pun kena buat. Jangan disebabkan nak qada maka tak buat tarawih. Tak. Jawapannya boleh buat dua-dua dengan syarat jangan disebabkan kita terlalu sibuk buat yang sunat sampai kita dah tak larat nak buat yang wajib. Itu je. Jadi selagi mana kita boleh buat yang sunat dalam keadaan kita ada usaha susun jadual, skedulnya elok-elok, boleh buat yang wajib itu qada dan seumpamanya, maka boleh buat yang sunat dan yang wajib boleh buat. Siapakah yang diwajibkan solat? Solat diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang baligh, cukup umur, berakal dan suci sama ada lelaki atau perempuan. Oleh itu ia tidak wajib ke atas orang kafir, iaitu kewajipan yang dituntut di dunia ini kerana tidak sah ditunaikan oleh mereka, walau bagaimanapun ia tetap wajib ke atas mereka dengan suatu kewajipan yang menyebabkan mereka menerima alasan di akhirat, menerima balasan di akhirat. Orang bukan Islam kalau dia solat sekalipun tak sah solat dia, dan kalau dia solat sekalipun dengan sebab supaya nanti saya dekat akhirat saja tak kena azab, tak, dia tetap kena azab walaupun dia solat selagi mana dia tak Islam. Dia solat lebih banyak daripada orang Islam sekalipun dia tetap kena azab balasan di akhirat. Jadi bukan apa saja kebaikan yang dibuat oleh orang-orang yang kafir maka kebaikannya tertolak. Tidak ada sebab akhirnya di akhirat dia akan jadi baik, dia akan jadi selamat, tak ada. Sebab ayat 36 surah An-Nisa Allah cerita tentang banyak benda kita kena buat dalam dunia ni. Nombor satu sekali, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, sembah Allah dan jangan syirik kepada Allah. Lepas tu barulah macam-macam benda lain yang kena buat dengan jiran, dengan kawan, dengan pejabat, semua benda-benda baik kena buat. Syaratnya wa'budullah dulu, Allah dulu kena settle. Jadi baiklah macam mana pun dengan Allah tak settle, maka Allah reject semua yang lain-lain tu. Maka perkara ini terpakai kepada orang bukan Islam. Kadang-kadang orang bukan Islam punya amal soleh lebih baik, lebih hebat daripada orang Islam. Dia punya tolong menolong, dia punya charity, dia punya hormat orang. Tapi semua itu tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua itu bukan menjadi lesen supaya mereka terlepas daripada azab pada hari akhirat. Tidak. Berbeza dengan kita, solat yang kita buat, amal soleh yang kita buat menjadi sebab dosa kita terhapus dan kita terselamat daripada balasan di akhirat. Jadi lagi banyak kita rasa dosa-dosa kita yang dulu, jadi lagi banyak kita bertaubat minta ampun, lagi banyak solat, lagi banyak ibadat. Bukan sekadar solat ibadat tu semua menambah pahala, malah menghapus pula dosa-dosa kita. Betul Allah sebutkan ma'tamul wudu kama amarahullah fasalawatul maktubat kafaratun lima bainahun. Barang siapa yang menyempurnakan wudu sebagaimana diperintahkan oleh Allah, maka dia pun solat 5 waktu yang diwajibkan itu akan menghapuskan dosa yang dilakukan antara waktu-waktu tersebut. Kita sembahyang asar menghapuskan dosa antara zuhur sampai asar tu. Kita sembahyang maghrib tadi menghapuskan dosa-dosa yang kita buat antara asar sampai maghrib tadi. Ni kita menunggu maghrib isyak ni, jadi sembahyang isyak menghapuskan antara maghrib ini. Jadi semua ni seronoklah, berbaloi-lah kita melakukan amal ibadat, bukan sekadar menambah pahala tapi untuk menghapuskan dosa
kesilapan, kelalaian kita yang terdahulu. Solat juga tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak yang kecil kerana mereka bukan di kalangan mukallaf. Sekalipun tidak diwajibkan, tapi dia digalakkan. Sebab tu Nabi sebut, adibu auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'un sinin wadribuhum wa hum abna'u asyar. Ajarkan, budayakan anak, latih dia untuk dia solat ketika usianya 7 tahun, dan pukullah dia ketika usianya 10 tahun. Jadi ajar dekat sini bukan bermaksud menjadi kewajipan, tapi untuk dibudayakan sahaja. Apa saja yang kita buat pada hari ini, jangan lupa pada anak-anak kita lah. Jangan lupa anak-anak kita. Jadi walaupun anak kita belum balik sekalipun, belum wajib solat, tetap kena budayakan mereka dengan solat, supaya dengan itu memudahkan kita suatu hari nanti. Sebab kita tak tahu nanti suatu hari bila mereka dah tiada, bila kita dah tiada, anak-anak kita boleh solat disebabkan kita, maka berbaloilah susah payah kita, struggle kita membesarkan mereka. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Nanti kita sambung lagi tuan-tuan. Tajuk yang seterusnya iaitu bab azan dan iqamah. Ni perkara sebelum solat. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada minggu yang keempat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Minta maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله.